Sebelum mesyuarat majlis ditangguhkan tadi, ada sedikit kekecohan berlaku bersabit dengan ruling speaker yang dibuat pagi tadi. Saya difahamkan bantahan dibangkitkan oleh pihak pembangkang atas alasan bahawa tidak diberikan hak untuk membela diri. Adakah itu asasnya? Baik, saya berikan hak untuk membela diri. Terima kasih Tuan Speaker yang bijaksana, lebih adil. Terima kasih. Ya. Tuan Speaker, ada beberapa perkara yang saya nak tanya. Yang pertama, di bawah peraturan berapa yang saya digantung selama 3 hari. Tuan Speaker sedia maklum, di bawah untuk menggantung seseorang ahli, ianya akan menggunakan peraturan 44. Tetapi tadi saya tengok balik dalam video, speaker menggantung saya menggunakan peraturan 43 dan 44. Kalau pada tafsiran saya, 43 ni tak ada kaitan. Ini kalau ada kekecohan yang berlaku di dalam Dewan, maka speaker buat keputusan dan keputusan speaker ialah muktamad. Tetapi untuk menggantung seseorang ahli, ialah menggunakan peraturan 44. Di bawah peraturan 44 ni kena baca, ada 2. Satu, kalau kita tengok peraturan 44, 1 dan 2, dia ada kaitan. Di mana seseorang ahli boleh digantung apabila berdegil-degil. Tak mau dengar cakap speaker. Speaker suruh duduk, saya tak mau duduk. Saya lawan cakap speaker. Contohnya petang semalam, bila saya argue dengan timbalan speaker. Pada masa itu, dia boleh gunakan 44.1 dan 44.2 on the spot. Dan saya boleh terima pada ketika itu. Sebab saya engkar arahan daripada speaker. Tetapi peristiwa itu berlaku semalam. Tetapi ngapa hari ini dijatuhkan hukuman pada saya? Kalau nak jatuh hukuman pada saya pun boleh. Tetapi mengikut peraturan 44.3. 44.3 ni kalau nak jatuhkan hukuman kepada saya peristiwa semalam, dia kena bawa usul yang dibawa oleh menteri. Jadi inilah Tuan Speaker, bagaimana seorang timbalan speaker menjatuhkan hukuman tidak mengikut peraturan-peraturan mesyuarat. Ini yang saya nak jelaskan. Itu yang pertama. Isu dia, apa kesnya? Saya semalam hanya nak dapatkan kepastian benar ataupun tidak bahawa timbalan speaker yang merupakan ahli Parlimen Teluk Intan telah membuat satu kenyataan yang mengatakan gabungan PAS dengan UMNO ni akan mengunjukkan satu pentadbiran kerajaan ala Taliban. Itu soalan saya, very simple. Sebelum saya bangkitkan soalan ini, memang pada tarikh sebelum ini, iaitu pada 13 bulan 3, sewaktu Julutong sedang menyampaikan ucapan, dibangkitkan oleh Pasir Salak dan juga dibangkitkan juga oleh Arau dengan rakan-rakan di sebelah sini. Pada masa itu, Tuan Speaker daripada Teluk Intan tidak menjawab. Apa jawapannya? Jawapannya kalau kita kata, bila Pasir Salak kata ada keluar surat khabar, kita bacalah, ada baca. Timbalan speaker cakap surat khabar dan dia tidak mengatakan iya ataupun tidak. Malah dia jawab apa? Dia kata biar saya jelaskan. Saya tadi katakan apabila jubah atas bahu saya tuan yang dipertua, akan tetapi jika hendak tuduh tuan yang dipertua, kita boleh berdebat di luar apabila saya tidak pakai jubah ini. Dia tak jawab soalan. Sebab itu bila saya bangkit, dia suruh saya baca handset. Saya baca handset ini. Sebab itu semalam bila saya bangkit, saya tanya soalan yang sama. Benar ataupun tidak? Kerana saya melihat di dalam laporan khabar ini yang telah mengatakan usaha Komeng takutkan rakyat terhadap penyatuan PAS yang dipetik oleh Malaysia Gazette yang menjadi sumber beritanya Abakong Wahid Poh timbul. Kemudian pada 2 hari lepas, kalau tak silap saya, pemimpin DAP sokong permainan UMNO dan PAS dengan Taliban. Ini kenyataan yang dibuat oleh pengurusi DAP Sarawak, Chong Chi Yen, yang saya juga timbalan menteri.
Dia mengatakan setuju, saya bersetuju pada tahap tertentu, dan di sini diulas lagi bahawa pada 9 Mac lalu Akbar Sin Chiu Delhi memetik yang membuat perundingan antara PAS dan UMNO dengan Taliban. Surat Akbar Sin Chiu Delhi. Jadi soalan saya semalam, kalaulah kata bahawa Teluk Intan ataupun Teluk Intan lah nak cakap, Teluk Intan tidak membuat kejahatan tersebut, saya kata sebagai peguam, mengapa tak mau saman? Samanlah, ambil tindakan undang-undang kepada surat khabar yang melaporkan perkara yang tak betul. Kalau perkara ini betul, apa salahnya mengaku? Ya, saya cakap. Tetapi saya pada masa itu bercakap sebagai ahli parlimen Teluk Intan, bukan sebagai timbalan speaker. Cukup, kita faham. Kita juga boleh memahami. Peranan sebagai ahli parlimen, juga kita pun tahu bahawa timbalan speaker ni juga adun di negeri Perak. Saya tengok bila dia sebagai adun dalam negeri Perak, sebagai adun biasa di negeri Perak, dia pun bercakap lebih teruk pada kami ni. Dia kau sampai benca. Yang berhormat, kita harus tumpukan kepada isu yang di depan Majlis Mesyuarat. Isunya ialah tentang sama ada peraturan Majlis Mesyuarat telah tidak dipatuhi, atau lebih khusus lagi, sama ada kuasa yang dipertua majlis di kala itu, iaitu timbalan speaker, dicabar. Adakah yang berhormat sekarang mengunjahkan bahawa kuasanya tidak dicabar? Sebagai yang dipertua, ya, dia menduduki kursi ini sebagai yang dipertua. Apa yang berlaku di luar sebenarnya tidak berkaitan dengan apa yang kita perlu putuskan sekarang. Saya faham. Sebab itu, Datuk Yang Dipertua, saya hanya semalam nak tanya betul atau tidak kenyataan. Saya hanya nak tahu. Saya telah mendapat handset. Katalah semalam. Maaf saya telah mendapat handset. Dan handset ini mengandungi apa yang telah diucapkan oleh Yang Berhormat. Saya petik di sini kalau boleh. Tan Sri Haji Noh bin Haji Omar Tengkaran. Yang Berhormat, jawablah. Yang Berhormat takut menghadapi kenyataan. Tak layak jadi timbalan speaker lah. Kalau Yang Berhormat cakap di luar lain, dalam lain, macam mana Yang Berhormat jadi timbalan speaker? Kemudian, memalukan Dewan lah Yang Berhormat. Memalukan jubah dan songkok Yang Berhormat, pakailah, mengakulah. Adakah Yang Berhormat menafikan? Saya tidak menafikan. Memang itu saya cakap. Kalau itu yang dia silap cakap tu, itu yang kita tumpukan. Saya telah memberi kesempatan untuk membela diri. Saya telah membaca handset. Saya ingin tekankan sekali lagi, terangkan sekali lagi, apa yang berlaku di luar, berlaku di luar. Itu politik. Apa yang berlaku dalam Dewan adalah sesuatu yang seorang speaker harus mengamati. Dan sekarang saya menjadi Yang Dipertua sekarang sebagai pengurusi majlis ini. Dan saya dapati apa yang diungkapkan oleh Yang Berhormat adalah jelas, ya, challenge, iaitu mencabar kedudukan seorang speaker. Ini menyalahi peraturan mesyuarat. Jadi saya akan kekalkan ruling yang dibuat oleh timbalan Yang Dipertua. Ruling final. Saya tidak akan mendengar apa-apa lagi. Ini ruling. Baik, soalannya, Speaker, mengapa semalam dia tidak buat keputusan? Soalan saya ialah, apabila speaker, nobody above the law. Whatever peraturan speaker pun, bila nak buat keputusan, nobody above the law, Tuan Speaker. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Yang Berhormat untuk membela diri. Ya. Sudah pun mencukupi. Dia buat peraturan berapa? Saya digantung buat peraturan berapa? Itu yang saya nak tahu. Peraturan sudah pun dibaca oleh Yang Berhormat sendiri, 44.2. 44.2 waktu saya tengah berdebat dengan dia. Itu waktu saya berdebat dengan dia. Kalau semalam dia gantung saya boleh terima. Ini soalannya. Dua berbeza. Nak gantung ni, Tuan Speaker, dua berbeza. Saya tak ada argue dengan yang Arif. Adakah apa-apa dalam peraturan mesyuarat menyatakan bahawa keputusan tidak boleh dibuat sesudah itu? Memang kalau boleh. Tetapi kena 44.3. Kena bawa satu usul. 44.3 boleh. Tapi kena bawa usul. Bukannya terus buat keputusan. 44.3 berbunyi, sekiranya kuasa di bawah 44.1 dan 44.2 dianggap sebagai tidak
memadai, maka yang dipertua boleh menyebut nama seseorang. Dan selepas itu, usul boleh dibawa oleh seorang menteri dan tindakan yang akan diambil mungkin lebih berat. Itu 44.3. Jadi saya kekalkan ruling. Datuk Speaker, izinkan saya, Datuk Speaker. Ruling yang dibuat pagi tadi adalah muktamad. Datuk Speaker. Kita jangan menghabiskan masa. Ramai lagi yang berhormat hendak berbahas. Datuk Speaker, izinkan saya, Dan saya tak akan dengar lagi. Sudah, ini ruling final. Datuk Speaker. Ya. Datuk Speaker, peraturan yang Datuk Speaker. Jadi bentara, sila jalankan tugas. Ya, Datuk Speaker, peraturan 26(1), Datuk Speaker. Saya tidak akan mendengar lagi, bentara jalankan tugas. Peraturan mesyuarat, Datuk Speaker. Sudah saya beri kesempatan yang penuh Datuk Speaker. pada semua pihak. Datuk Speaker. Ya, peraturan mesyuarat, Datuk Speaker. Boleh saya buat cadangan, Speaker? Ya, Speaker. Boleh saya buat cadangan? Saya nak cadang pagi tadi lagi tak dapat. Ruling muktamad. Kita tidak Datuk boleh. Speaker, peraturan mesyuarat, Datuk Speaker. Datuk Speaker. Tidak. Cadangan kompromi, Ya, Muhammad. Ya? Datuk Speaker, kena layan peraturan mesyuarat, Datuk Speaker. Ya, Muhammad. Tak boleh. Saya nak beri cadangan. Kalau diberi... Ya, Muhammad. Cadangan itu akan saya dengar mungkin selepas ini. Datuk Tapi Speaker. ruling yang petua mesti dijalankan. Kalau tidak, kewibawaan majlis ini akan dicabar. Tiap kali dicabar. Bentara sila teruskan. Bawa perkara 43-44, Speaker. Boleh saya bagi cadangan sikit? Saya sudah mendengar dengan panjang lebar. Apa lagi yang nak didengar? Speaker. Kita nak berbahas ni. Datuk Speaker, saya minta 1 minit saja. Sudahlah. Saya minta 1 minit saja, Speaker. Datuk Speaker sudah buat Tidak. Sudah memadai Sudah memadai. Keputusan muktamad. Keputusan adalah muktamad. Ya, Muhammad. Kita boleh berbincang Speaker, selepas ini. Tapi kalau untuk sementara Speaker waktu, kekalkan itu pun, bentara sila berjalankan tugas. Speaker, bagi saya 1 minit saja. Habis. Mesti ada sesuatu yang muktamad. Kalau tidak, bawa 43 nanti akan dibawa usul tak selesai juga. Saya nak bagi cadangan, Speaker. Saya nak bagi cadangan. Tak payah. Tuan Speaker. Silakan. Ya, Muhammad. Tuan Speaker. Kalau macam ni, Tuan Speaker punya keputusan tak perlu. Saya dah dengar peraturan mesyuarat di sebelah kiri, di sebelah kanan, di sebelah tengah. Saya telah membuat keputusan. Ruling yang dibuat oleh Timbalan Speaker pagi tadi adalah muktamad. Kesempatan telah saya berikan untuk membela diri. Sudah pun diberikan. Dan saya putuskan sekarang. Keputusan tadi adalah hendaklah terpakai dan muktamad. Datuk Speaker, saya mohon Datuk Speaker, peraturan mesyuarat, Datuk Speaker. Terlalu banyak peraturan mesyuarat yang menjadikan ruling Speaker tidak muktamad. Bentara sila jalankan. Ya, Muhammad. Cadangan. Satu cadangan. Baik. Cadangan. Ya, Muhammad. Sebelum boleh diam. Sebentar, hanya satu cadangan. Satu cadangan. Ya, Muhammad. Sebelum seseorang ahli diminta keluar dan sebagainya, biasanya dia diberi ruang sama ada untuk kita mendengar. Ya. Sama ada diberi ruang untuk menarik balik perkataan yang dikeluarkan atau tidak. Sekarang tidak ada. Pagi tadi tidak ada, petang ni tidak ada. Kalau boleh, mungkin Yang Muhammad menggunakan budi bicara untuk memberi ruang supaya diberi pilihan kepada Tanjung Karang sama ada menarik balik atau tidak. Kenyataan dia. Sudah terlambat. Sebab itu saya dah baca Hansard. Berkali-kali dicabar kedudukan yang dipertua. Saya beri kesempatan untuk membela diri. Tak disebut pun, saya akan tarik balik. Semalam saya tidak baca betul-betul. Semalam saya tidak diminta. Semalam saya Bentara tidak diminta. sila jalankan. Dia man lah, dia gentleman. Kalau Dia tarik balik pun dia tak ikhlas. Mengapa? Dah kena hukum baru nak tarik balik, apa guna? Dah semalam baca Bentara. Dah kena hukum baru nak tarik balik.
Dia kalau Sudahlah, muktamad. kalau beliau cakap, kalau kita lawan speaker, dengarlah. Tanjung Kalau Karang, lawan be a speaker, gentleman. speaker Keluar Tanjung Karang. Karang. Saya menggunakan kuasa speaker di bawah peraturan 44, peraturan 6 untuk menangguhkan majlis ini selama 15 minit. Sudah, Buang masalah. balik. Masih salah, buang masalah.